Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini dalam siri seterusnya huraian kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan diringkaskan oleh Imam Yusuf An-Nabhani yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga kita, dengan kita membaca kitab ini, membaca hadis-hadis ini, kita dapat mengenali dengan lebih dekat Nabi kita Muhammad SAW. Dan lebih daripada itu, kita ingin mengikut contoh dan ikutan, tunjuk ajar, panduan yang baginda telah pesan kepada kita ribuan tahun dahulu. Kita telah pun mengikuti dalam siri-siri yang lepas dan sampai kepada bab yang pertama, pelajaran yang pertama, iaitu bab iman dan pelajaran tentang keimanan dan rukun Islam. Kita ingat hadis yang pertama, Islam dan iman, hadis yang kedua, dan kita telah melihat dua hadis dari Nabi SAW. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan bersedia dengan kitab masing-masing, kerana itu akan lebih memudahkan kita untuk mengikuti apa yang telah kita pelajari, menanda dan menulis apa yang patut, dan juga bila kita selesai setiap siri, tuan-tuan dan puan boleh tandakan di hujung tempat kita berhenti. Ini memang diambil berat oleh para ulama dulu hingga kini, dan kita semua termasuk saya, apabila kita lupa memberikan perhatian kepada benda-benda yang kecil seperti ini, kita akan terlepas, dan banyak perkara yang penting kita tak catatkan, kita akan lupa. Mungkin semasa kita mendengar, mungkin kita ingat. Mungkin selepas sejam mendengar, kita masih ingat. Mungkin esok, kita masih ingat. Tetapi, mungkin minggu depan, kita tercari-cari dan kita lupa. Baiklah. Kita sekarang berada di pelajaran yang kedua dalam bab iman. Pelajaran yang kedua, iaitu tentang ikhlas, suruhan agar kita ikhlas dalam beribadat. Dan juga bagaimana diharamkan riak. Riak ini, sikap yang terkeji, perangai buruk yang menjadi sifat utama di antara sifat-sifat utama orang-orang munafik. Disebutkan dalam Al-Quran, sifat-sifat mereka ialah menunjukkan kepada orang lain ibadat mereka dengan niat semata-mata untuk dilihat, bukan kerana Allah, bukan kerana ibadah. Baik. Dalam pelajaran yang kedua ini, dalam bab yang pertama, pelajaran yang kedua, kita membaca bagaimana yang meringkaskan kitab ini, iaitu Imam Yusuf An-Nabhani, telah menyebutkan ayat Al-Quranul Karim di awal bab ini, iaitu ayat daripada surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa' wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat yang jelas menunjukkan bahawa manusia itu tidaklah diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan seikhlas mungkin, mempersembahkan kepada Allah dengan ikhlas, dengan bersih. Kemudian diikuti dengan Allah menyebutkan wa yuqimus salah. Maka datanglah amalan-amalan itu membuktikan niat yang bersih tadi dipadankan dengan amalan yang soleh. Allah menyebutkan salat dan zakat di sini. Itulah Islam, agama yang mementingkan luaran dan dalaman secara bersama. Tidak diabaikan salah satu daripada keduanya. Kemudian kita membaca seterusnya hadis yang dibawa oleh Syekh Yusuf An-Nabhani yang diambil dari kitab Riyadhus Salihin. Beliau membawa hadis yang ketiga, iaitu dia menyebutkan rawash syaikhani an Umar radhiyallahu anhu. Sekali lagi kita jumpa istilah yang telah kita sebutkan dalam siri yang lepas. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar akan mencatatkan dan insya-Allah mengingati. Sebab kita akan jumpa, boleh dikatakan di awal setiap hadis kita akan jumpa lebih kurang 3 istilah yang mula-mula sekali, iaitu syaikhan, asy-syaikhan, iaitu 2 orang syekh merujuk kepada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita akan jumpa kadang-kadang disebutkan rawal Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari sahaja, tidak disebutkan Imam Muslim. Kemudian keadaan yang ketiga ialah kita jumpa rawa Muslim, Imam Muslim sahaja, tak disebutkan Imam Al-Bukhari. Bermakna
Beginilah caranya kita membaca kitab ini. Seterusnya iaitu dimulakan dengan menyebut siapakah yang meriwayatkannya. Adakah Bukhari dan Muslim secara bersama dalam kitab masing-masing, ataupun adakah Bukhari sahaja, ataupun adakah Muslim sahaja. Baik, hadis yang ketiga disebutkan di sini ialah rawash syaikhan, Bukhari dan Muslim, dua orang imam hadis yang telah pun kita sebutkan dalam suri yang lalu. An Umar, daripada sahabat yang bernama Umar. Bermakna hadis ini didengari oleh Sayyidina Umar daripada Nabi SAW. Dan Umar bin Al-Khattab telah pun kita temui dalam hadis yang kedua dalam siri yang lalu. Sayyidina Umar khalifah yang terkenal, dan beliau merupakan di antara sahabat yang utama, kerana sahabat ini ramai. Tuan-tuan perempuan sedang pendengar, sahabat ini ramai. Maka para ulama yang mengkategorikan sahabat meletakkan di antaranya ialah sahabat-sahabat yang awal, yang utama, yang rapat dengan Nabi SAW, yang awal meluk Islam. Sebelum daripada penghijrahan dan selepas penghijrahan, dibahagikan, dikategorikan. Walaupun semuanya sahabat, tetapi semuanya tidak ragu lagi bahawa sahabat yang paling utama ialah antaranya 4 orang khalifah: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kali ini hadis yang akan disebutkan adalah hadis yang terkenal, yang masyhur, yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar dan mungkin ramai yang hafal. Iaitu Umar berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang kerap disebut dan hadis yang amat penting dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat buku ataupun kitab Imam Nawawi seperti kitab ini, dan juga kitab hadis 40, beliau memulakan dengan hadis niat. Dan terdapat ulama yang terdahulu juga mengatakan bahawa seeloknya bila ada yang mengarang kitab, maka dicadangkan untuk mula dengan hadis ni, hadis niat. Dikenali dengan hadis niat, iaitu Nabi menyebut bahawa amalan itu hanya akan wujud, hanya akan dikira dengan niat. Dan bagi setiap orang itu apa yang dia niat. Ini katakan bahagian pertama hadis ini. Kerana hadis ini ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah kaedah ataupun peraturan am yang nak disampaikan oleh Nabi SAW tentang niat. Disebutkan bahawa niat itu penentu wujudnya amalan dan penentu apakah jenis amalan yang kita nak buat. Kita tahu bahawa niat dalam setiap ibadat ia adalah perkara yang pertama. Sebagai contoh, ada orang bangun berdiri ingin solat, maka dia perlu menentukan apakah solat yang dia nak lakukan, adakah wajib atau sunat. Kalau wajib atau sunat, kalau dipilih salah satunya pun, dia kena tentukan apakah jenis solat tersebut. Kalau wajib yang mana satu, kalau sunat yang mana satu. Ini maksudnya pentingnya niat yang menentukan ibadat. Orang yang memberikan harta kepada orang lain, adakah zakat atau sedekah? Orang yang menahan lapar dan dahaga, adakah puasa? Puasanya pula puasa apa? Wajib ke? Puasa sunat ke? Ini benda yang mudah untuk kita faham betapa pentingnya niat dalam ibadat. Dan niat menentukan wujudnya ibadat. Dan niat menentukan apakah jenis ibadat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar fiqh bagaimana beribadat kepada Allah SWT, kita akan tahu bagaimana setiap ibadat akan dimulakan rukunnya dengan niat. Dan niat inilah penentu bagaimanakah ibadat itu akan berlaku. Itu satu. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, maksudnya akan dimiliki bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Sebagai ulama mengatakan maksudnya ialah menunjuk kepada ganjaran ibadat tersebut. Maka kita beribadat, bagaimanakah kita niatkan? Pertama, kita niatkan jenis ibadat, keadaan ibadat. Yang kedua, kita akan meniatkan dalam hati kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kerana manusia, atau kerana pujian,
atau kerana ganjaran daripada Allah atau ganjaran daripada manusia. Ini menentukan sejauh mana hasil daripada ibadat tersebut. Bila seseorang itu menunaikan ibadat kerana Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan semata-mata untuk manusia, bahkan dengan niat yang lebih buruk daripada itu, ingin mendapatkan habuan dunia yang sedikit, melakukan ibadat yang asalnya untuk Allah tapi diniatkan untuk yang lain, maka ia akan dapat ataupun dia akan memperolehi apa yang dia niatkan. Ini kaedah umum, asas dalam semua ibadat. Bahkan kata ulama, hadis ini meliputi semua ibadat dan semua adat. Kalau benar-benar diniatkan untuk membantu agama Allah, adat itu juga akan mendatangkan pahala. Ini benar yang penting dalam hidup kita. Sebab itu, sebahagian lagi memberikan tafsiran atau memberikan gambaran bahawa niat ini adalah satu keazaman dalam hati. Kenapa dilakukan benda ini? Dan diperbaharui setiap kali melakukan sesuatu amalan. Sebagai contoh, kita pergi ke masjid. Ada orang melangkah ke masjid, kadang-kadang tanpa niat, tanpa keazaman, tanpa motivasi. Langkahnya lemah, lesu, perlahan-lahan masuk ke masjid. Sedangkan ada orang lain yang mengingati bagaimana dia belajar tentang kelebihan masuk masjid, kelebihan berjalan ke masjid, kelebihan melangkah kaki kanan dalam masjid, membaca doa, kelebihan melakukan amalan sunat tahiyatul masjid. Dia akan rasa bertenaga, semangat, keazamannya akan menjadi seperti orang yang segar, masuk dalam masjid tahu apakah ganjaran yang sedang diharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat ini boleh pergi kepada yang pertama, iaitu menentukan ibadat, yang kedua untuk menentukan ganjaran, dan yang ketiga adalah motivasi, keazaman. Sebab itu bila kita bangun setiap hari, pakar-pakar psikologi ataupun pakar-pakar yang berkaitan dengan motivasi menyuruh kita menyebut dan bercakap, hari ini aku akan dapat sesuatu yang baik, aku akan dapat sesuatu yang disebutkan, bukan hanya dalam hati. Motivasi itu dizahirkan dengan percakapan. Hari ini akan jadi hari yang terbaik untuk aku. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita diajar niat itu penentu. Dan niat itu akan membezakan di antara seorang manusia yang melakukan hidupnya, menjalani hidupnya kerana Allah, atau sekadar mengikut perkembangan semasa dan mengikut perbuatan dan sikap manusia yang lain. Tidak ada benda baru dalam hidup dia. Tetapi niat menentukan keazaman hidup dia. Baik. Bahagian kedua hadis ini, Nabi SAW menyebut tentang hijrah. Ini adalah sebagai contoh. Contoh bagaimana satu ibadat yang sama tetapi hasilnya berbeza. Kerana niatnya berbeza. Nabi berikan contoh hijrah. Hijrah ni merupakan perpindahan. Merupakan satu benda yang bukan senang. Berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain mungkin jauh. Bahkan Mekah dan Madinah, kalau kita kirakan jaraknya begitu jauh, beratus kilometer. Jihad memerlukan tenaga, memerlukan harta, memerlukan perancangan dan melibatkan pengorbanan. Jadi ibadat seperti hijrah diberikan contoh oleh Nabi SAW. Mungkin ada orang akan menyangka semua orang berhijrah niatnya sama. Tetapi Nabi SAW ingin menyatakan bahawa dalam dunia ini kadang-kadang kita lihat satu perkara itu sama dilakukan zahirnya, tetapi dalamnya hanya Allah yang lebih tahu. Maka Nabi menyebutkan orang yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, kerana Allah, kerana Rasul, kerana menolong agama Allah, kerana melaksanakan perintah Allah, kerana ingin menolong Nabi SAW. Dan begitu juga penghijrahan yang berlaku selepas zaman Nabi ataupun apa sahaja perkara yang melibatkan pengorbanan, kalau kerana Allah, maka dia menuju Allah dan Allah akan memberikan ganjaran. Jelas. Tetapi Nabi berkatakan, sesiapa yang berhijrah untuk dunia, untuk dia memiliki habuan dunia semata-mata, itu maksud dia. Semata-mata dunia. Tidak ada perkara lain dalam fikirannya, melainkan tujuan utamanya adalah dunia semata-mata. Untuk perniagaan dan sebagainya. Ataupun untuk wanita yang ingin dinikahinya, dikahwininya. Kalaulah ada orang yang buat begitu, maka Nabi mengatakan, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Hijrahnya menuju kepada apa yang dia niatkan. Mendapat hasil apa yang dia inginkan. Sebab itu penting.
perempuan, benda ini benda yang melibatkan soal hati. Kita boleh membuat disiplin, peraturan, dan kita boleh memaksa manusia untuk contohnya berpakaian sama, berbaris satu baris, bergerak dalam gerakan yang teratur tersusun sama, tetapi hati mereka lain-lain. Sebab itu kita kena sedar bagaimana kita lihat ramainya orang solat dalam satu saf, dalam satu masjid, dalam satu tempat, tapi hanya Allah yang lebih tahu siapakah yang khusyuk, siapakah yang sebagai contoh angkat takbir dan menumpukan perhatian kepada bacaan imam. Ada pula yang angkat takbir dan terus melayang fikirannya jauh, terfikir pasal kereta, pasal makan, pasal itu, pasal ini. Kemudian di hujung solat bila nak bagi salam, datang balik, barulah datang fokusnya. Ada yang lebih daripada tu, sampai orang bagi salam pun dia masih lupa lagi, masih lalai lagi. Itu tak masuk cerita orang yang diceritakan kepada saya, ada yang orang dah bagi salam, dah habis semua, dia duduk tahiyat akhir lagi. Jadi orang pun heran, lama sangat tahiyat akhir, pergi-pergi tengok apanya tertidur. Tidur aja. Ingatkan dia lama berdoa, apanya tertidur sangat, mengantuk sangat sampai tertidur. Itu cerita dia. Dan ada orang yang lupa rakaat, solat sama-sama, lupa rakaat. Dan ini semua menunjukkan bagaimana hati sukar untuk dikawal. Walaupun tidak mustahil, tapi sukar untuk dikawal. Dan para ulama menyuruh kita mengawal luar dan dalam, hati dan tubuh badan. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa niat itu penting. Kata seorang ulama bernama Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, ta'allamun niyyah, belajarlah untuk niat. Maksudnya, belajarlah bagaimana mendapat niat yang ikhlas. Kena belajar. Maksudnya kena ikuti pengajian, kena cari bahan bacaan, kena berbincang, kena bertanya, kena berguru dan sebagainya untuk niat bagaimana menjaga hati agar ikhlas. Dan kata seorang ulama bernama Abdullah bin Al-Mubarak, iaitu seorang alim yang terkenal yang meninggal pada kurun kedua hijrah, di hujung kurun kedua hijrah, beliau mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimhu niyyah. Boleh jadi satu amalan itu kecil saja pada mata manusia, tetapi niat akan membesarkan ganjarannya. Niat akan memberikan dia pahala yang besar, yang tak terkira. Warubba amalin kabir. Dan boleh jadi ada amalan, dan ada banyak orang beramal dengan amalan yang besar pada mata manusia. Masya Allah, dilihat oleh manusia kagum. Tetapi kata Ibn Mubarak, tusaghiruhun niyyah, niat yang salah akan mengecilkan amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. So ini panduan, nasihat yang amat berat yang kita kena terima. Kita kena hati-hati, jangan kita jadi orang yang sembahyang semata-mata untuk menyelesaikan tanggungjawab. Sembahyang semata-mata kerana tak nak orang kata kita ni tak sembahyang. Pergi masjid semata-mata sebab dah berumur, dah berusia. Orang berkata bila lagi nak pergi masjid, kita pun pergilah. Jadi niat kita mesti jaga, mesti betulkan niat. Sebab itulah ulama suruh kita niat di setiap kali, pada setiap kali untuk menunaikan sesuatu ibadah. Bermakna memberikan gambaran bahawa kita kena memperbaharui niat tersebut. Kena setiap hari adalah hari yang baru, setiap ibadat adalah ibadat yang baru. Mungkin sebelum ini kita lalai, kali ini kita akan buat yang terbaik. Mungkin dalam solat subuh tadi kita lalai, dalam solat zuhur mungkin juga kita kurang, solat asar kita akan buat yang terbaik. Itu cara seorang mukmin membetulkan niat. Bukan dengan kata-kata yang sebagian orang sebut, Wallahu a'lam, kalau ada yang menyatakan ini sampai kepada kita, kadang-kadang orang sebut apa guna buat ibadat kalau tak ikhlas? Kalau tak ikhlas, buat apa buat ibadat? Ada gunanya. Jawapan kita ialah ada kebaikannya. Walaupun kita belum ikhlas sepenuhnya, kita mesti usaha dan jangan tinggalkan ibadat tersebut. Cara untuk menyelesaikan masalah tidak ikhlas ialah dengan menunaikan ibadat, bukan meninggalkannya. Satu salah faham yang berlaku sebagai manusia, dia mengatakan dirinya tidak ikhlas, lalu dia mula mengurangkan ibadat. Ini rugi, satu kerugian. Contoh, dia pergi masjid, kemudian dia solat fardu. Baik, sebelum solat fardu, sebelum iqamah dilakukan oleh Bilal, orang bangun solat sunat. Tapi dia tak nak, sebab dia kata nanti dia riak dan tak ikhlas.
So ini satu benda yang merugikan. Sepatutnya dia lawan dan teruskan solat dan perbaiki niat dia. Selepas solat fardu, orang sembahyang sunat selepas solat fardu, dia tak nak bangun sebab dia kata takut dia riak. Ini salah. Dia mesti teruskan ibadat dan terus perbaiki diri dia seolah-olah berjuang dan berusaha mendapatkan keikhlasan. Baik, itu hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang ketiga keseluruhannya. Kita berpindah kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ialah hadis disebutkan di sini, warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim, kata penulis kitab kita, riwayat Imam Muslim, bermakna hadis ini tidak dalam Sahih Bukhari, dia dalam Sahih Muslim sahaja. Daripada Abu Hurairah. Kali ini kita jumpa nama sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah sahabat yang terkenal. Kalau ada siapa yang tak kenal Abu Hurairah, dia kena cari biodata. Ini sahabat yang agung, yang hebat, yang terkenal khususnya dalam menghafal dan memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam lambat. Maksudnya ialah dia masuk Islam selepas hijrah. Orang dah masuk Islam, ada sahabat Nabi ramai. Ada yang masuk Islam awal, ada yang masuk Islam pertengahan, ada yang masuk Islam di hujung, bahkan ada yang masuk Islam di tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dianggap orang Islam. Abu Hurairah masuk Islam pada 4 tahun terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka dia mengambil masa 4 tahun itu menggunakan semaksimum yang mungkin untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh seorang manusia yang amat rajin. Dalam masa yang singkat dia mendapat ilmu yang banyak. Kita jangan terhalang untuk menuntut ilmu hanya kerana kita rasa kita telah terlewat. Dulu kita muda, kita lupa. Sekarang kita dah tua, kita dah tak ada semangat. Bila contohnya ada orang kata, mari kita sama-sama belajar Al-Quran, belajar tajwid. Kerana kadang-kadang kita ni baca Quran muda-muda tak nak mengaji. Bila dah tua kita rasa nak belajar tetapi terhalang. Terhalang kenapa? Ustaz, saya dah tua Ustaz. Saya dah ni, lidah dah keras, susah kot. Dia tak ada istilah lidah keras ni, tak ada. Dia tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat bagi mereka yang ingin menuntut ilmu. Maka mengaji. Para sahabat yang tua belajar dengan sahabat yang muda. Di zaman Nabi SAW. Tidak ada apa yang nak dimalukan kalau kita menuntut ilmu. Ini yang bahaya. Bila kita salah tempat menggunakan sifat malu itu. Bila orang ajak kita belajar di masjid, kita kata aku dah tua dah. Ada yang, na'udzubillah, ada yang ada dalam diri dia ego. Egonya sebab dia dah tua nak belajar dengan orang muda. Nak belajar sama-sama dengan orang muda. Ego. Ada yang tak ego tetapi malu. Maklum lah. Malu lah Ustaz, saya ni dah tua. Kan? Dah beruban. Kemudian nak belajar balik Al-Quran. Tidak ada satu benda yang dianggap terlambat bila nak belajar Islam. Islam mesti dipelajari. Quran sebagai contoh, tuan-tuan dan perempuan, tak boleh baca sendiri-sendiri. Tak boleh seorang-seorang nak buka Quran, baca teka. Ini nak baca begini, itu baca begini. Nampak pula tanda-tanda Quran yang begitu begini. Ada titiknya, ada hurufnya, ada garisnya, ada lambang kubah masjidnya, ada lambang macam belian, macam bulat, macam bulan, macam. Bagaimana nak baca kalau tidak ada guru yang mendidik? Tidak boleh kita bersendirian dan cuba untuk buat benda yang besar. Kita mesti berguru. Berguru ni banyak cara dia. Dan kita carilah ilmu dengan mereka yang tahu. Jangan ada sifat sudah terlambat. Abu Hurairah masuk Islam lewat. Adakah itu melemahkan semangat dia? Tidak. Dia terus belajar. Sehingga kan dia dipuji oleh sahabat-sahabat yang lebih tua, yang lebih awal masuk Islam seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Bahkan Nabi memuji dia. Satu hari Abu Hurairah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sepanjang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa hafazannya lemah. Ada hadis yang didengarnya, cuba dihafalnya, ada yang diingatinya, ada yang lupa. Maka dia mengadu kepada siapa lagi kalau tidak kepada manusia yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu keinginan Abu Hurairah untuk menghafal hadis-hadis dia. Maka Nabi meminta Abu Hurairah membentangkan selendang di badannya. Kain dipakai di bahunya. Bentangkan kepadaku. Bentangkan, wahai Abu Hurairah. Berikan kepadaku. Maka Nabi
membuat tangannya seperti berdoa atau seperti mengambil sesuatu, seperti mengambil air, tangan yang kita cantumkan dua tapak tangan seperti kita ingin mengangkat sesuatu, air atau sebagainya. Tetapi tak ada apa-apa. Tak nampak pada mata kasar. Nabi ambil 3 kali, Nabi tuangkan ke dalam selendang Abu Hurairah. Tapi tak ada apa yang dapat dilihat oleh mata kasar. Ini adalah keberkatan Nabi SAW. Selepas itu, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, pakailah balik. Pakai balik kain ni, selendang ni. Maka Abu Hurairah pakai, dan kata Abu Hurairah, sejak hari itu aku tidak lupa walau satu huruf. Ini hafazan yang menjadi berkat mustajab makbul doa Nabi SAW. Dicampur dengan kesungguhan, dicampur dengan keikhlasan, dicampur dengan siang malam mencari Nabi SAW. Sanggup berlapar untuk belajar. Kita hari ini nak belajar banyak dalih, banyak alasan. Nak makan dulu, nak tidur dulu, nanti dulu. Lepas ni lah, pada usia 40-an, lepas pergi haji, lepas bersedia yang keberapa, macam-macam alasan. Nak mula belajar. Itu jauh sangat. Kuliah ni dekat sangat. Dekat sangat pun tak boleh. Kuliah ni lama sangat. Kuliah tu pula kejap sangat. Banyak alasan diberikan, akhirnya kita tidak bersungguh-sungguh belajar tentang agama. Ilmu kita diambil sana dan sini. Tiada guru, maka kita akan duduk dalam keadaan yang keliru. Ini bukan sikap seorang penuntut ilmu. Baik. Abu Hurairah ini nama dia ada khilaf. Ada perbezaan pandangan. Apakah nama penuh sebenar dia? Dan Imam Nawawi dalam kitab dia dan juga imam-imam lain menyebut di antara nama yang ramai ulama memberikan pandangan yang kuat ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Sad kha ra. Dan gelarannya adalah Abu Hurairah. Dan beliau memelihara kucing dan dilihat suka kepada anak kucing, digelar Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah seorang yang siang malam menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Dalam hadis ini, beliau menyatakan bahawa beliau mendengar Nabi bersabda. Hadis nombor 4 kita. Iaitu Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila adisamikum, wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kamu, tubuh badan. Juga tidak melihat kepada rupa paras kamu, pakaian dan sebagainya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Apa maksud hadis ini? Kaitan dengan bab ikhlas tadi, ialah bagaimana Allah SWT memberikan ganjaran mengikut hati, mengikut niat, mengikut keikhlasan. Bukan semata-mata mengikut luaran. Maksud Allah tidak melihat di sini bukan maksud tidak melihat. Maksud tidak memberikan rahmat dan ganjaran yang besar berdasarkan tubuh badan. Tapi Allah memberikan ganjaran dan rahmat berdasarkan amalan. Qulub, hati, dan amalan. Kita lihat di zaman Nabi sendiri. Bagaimana para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang hamba, ada yang berharta banyak. Ada yang datang daripada jauh, ada yang rapat dengan Nabi, ada yang saudara Nabi, ada yang orang jauh, datang daripada segenap sudut tempat yang dekat dan jauh. Nabi melayan mereka semua sebagai manusia yang sama. Semuanya sahabatku. Dan bila mereka beramal, Allah menerima amalan mereka. Kita melihat mereka tidak dibezakan dengan luaran. Bilal bin Rabah sebagai contoh, seorang hamba, seorang yang berkulit hitam, yang mungkin tidak dipandang bila dia berjalan di kota Mekah. Tetapi Nabi memuji Bilal dan mengatakan, aku mendengar bunyi kamu berjalan, tapak kakimu berjalan dalam syurga. Dan Nabi memuji beliau dan beliau dilantik menjadi Bilal, muazzin. Beliau Bilal, nama Bilal dia ambil daripada Bilal. Dia muazzin, orang yang melaungkan azan. Allah memuliakan manusia bukan kerana luaran. Pernah satu masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab menemui seorang daripada wakil gubernurnya ataupun wakil pemerintah yang ditugaskannya. Lalu bertanya, siapakah yang kau tinggalkan di tempat kamu untuk menggantikan tugas kamu semasa kamu datang bertemu dengan aku? Dia kata, aku memberikan kepada yang menggantikanku seorang yang biasa, seorang hamba yang dibebaskan, seorang biasa. Kata Umar, apa kelebihan dia? Dia menjawab, dia telah menghafal dan pandai membaca Al-Quran. Maka Umar terus mengatakan, aku masih ingat Nabi bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah, Nabi bersabda, sungguhnya Allah mengangkat dengan Quran ini, mengangkat segolongan manusia dan merendahkan manusia yang lain dengan agama, dengan Quran. Maka kita ingat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. So hadis ini menyatakan kepada kita, Allah tidak menjadikan ukuran utama pemberian pahala dan pemberian syurga. Tidak menjadikan ukuran utama semuanya itu kepada tubuh badan. Ada orang badan besar, baju Masya Allah, lawa dan sebagainya. Tetapi dengan Islam, dengan Allah, dengan ibadat, dia tidak peduli. Na'udzubillah. Tetapi ada orang yang mungkin dia kecil je. Mungkin miskin, mungkin sederhana, mungkin tak dipandang. Ibarat kata kalau dia lalu depan kita, tak ada siapa yang peduli. Tetapi rupanya orang itulah yang Allah kasih. Kerana amalannya, kerana keimanannya, kerana ketakwaannya. Jadi niat akan menjadikan seluruh kehidupan kita berubah. Kalau dibetulkan, indahlah hidup kita. Kalau disalah gunakan, kalau dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan keduniaan, niat kita hanya untuk manusia, tak peduli tentang agama dan tentang Allah SWT, rugilah kita. Walaupun kita memiliki segala-galanya, Allah lebih tahu keadaan hambanya. Itulah masa yang ada untuk kali ini. Dalam siri kali ini, kita telah melihat 2 hadis tentang bab ikhlas. InsyaAllah kita akan terus menyambung bab ikhlas ini ataupun pelajaran ikhlas ini dengan melihat lagi hadis-hadis yang lain dalam siri akan datang. Terima kasih kerana mendengar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.